Abu Qatadah bin Rabi'i, dia berkata, suatu ketika iringan jenazah lalu di hadapan Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, "Wahai Rasulullah, siapakah mustari'ih dan mustara'ah minhu itu?" Mustarihun yang istirahat dan mustarahun minhu mengistirahatkan orang lain. Mereka bertanya. Lalu baginda menjawab, iaitu seorang hamba yang mukmin yang meninggal, maka dia beristirahat dari kesengsaraan kehidupan dunia. Dan seorang hamba yang jahat akan menjadikan manusia, seluruh negeri, pepohonan dan haiwan-haiwan beristirahat terbebas ia dari kejahatannya. Kenapa dikatakan bahawa seorang yang mukmin itu diistirahatkan? Ia kerana pada asalnya kita sentiasa sibuk dengan urusan di dunia dan juga akhirat. 10 persediaan sebelum pergi meninggalkan dunia. Bersediakah kita? Pertama, menyelesaikan hutang-hutang. Diampunkan semua dosa bagi orang-orang yang terkorban mati syahid, kecuali jika ia mempunyai hutang kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, hendaklah kita memastikan bahawa hutang-hutang kita telah dapat kita lunaskan. Yang kedua, memohon maaf dan berlapang hati, seperti yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, menyambung silaturahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, iaitu hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, melaksanakan tiang agama. Seseorang Muslim pada hari pembalasan akan dinilai melalui amal ibadahnya, iaitu terutamanya solatnya, puasanya dan zakatnya. Selagi ada kesempatan, laksanakanlah perkara yang menjadi tiang agama seperti yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, sentiasa bertaubat dan beristighfar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 18. Maknanya, dan tidak diterima taubat orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati. Dia berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekaparan. Bagi mereka kami sediakan azab yang pedih. Yang keenam, memberi wasiat. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Di mana diwajibkan bagi kita untuk mewasiatkan harta apabila kita merasakan kematian itu semakin mendekati kita. Yang ketujuh, memperbanyakkan sedekah jariah. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang boleh mendoakan baginya. Riwayat Muslim, Nasa'i, Tirmizi dan Abu Dawud. Yang ke-8, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Allah memudahkan jalan ke syurga bagi sesiapa yang pergi menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Di mana setiap rumah yang membaca kitab Allah dan mempelajarinya, maka Allah meliputinya dengan rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Yang ke-9, mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh yang boleh mendoakan kita. Menurut Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah tidak akan menangguhkan umur seseorang apabila sampai ajalnya. Penambahan umur itu hanya apabila dia dianugerahkan keturunan yang soleh kepada seorang hamba. Ibu bapanya didoakan, maka sampailah doa ke dalam kuburnya. Hadis diriwayat Hakim. Maka bagi ibu bapa, pastikanlah anak-anak kita merupakan anak yang soleh yang mampu mendoakan kita. Dan yang ke-10, jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dengan maksudnya,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya, iaitu dengan apa jua sekalipun, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya, iaitu dengan menurut aturan dan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, yakni dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Marilah sama-sama kita mengadakan senarai semak 10 perkara ini agar kita dapat laksanakan ia daripada awal dan menjadikan ia istiqamah untuk diamalkan, kerana mati itu pada bila-bila masa, tidak kira tua ataupun muda.